Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, dikongsikan berita terbaru yang pasti akan membuat Muhyiddin Yassin lebih pening kepala. Disahkan pembantu adun bersatu. Sekali lagi, pembantu adun bersatu. Aduh, orang kuat, orang besar bersatu lagi. Pembantu adun bersatu, dan kali ini termasuk isteri pula. Pembantu adun bersatu dan isteri disiasat kerana kes pecah amanah. Polis mengesahkan telah menahan seorang pembantu kepada seorang adun ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu Selangor bagi membantu siasatan kes pecah amanah berjumlah RM533,440. Pertama, saya nak komen dulu. Pertama, ini baru pembantu adun. Nasib baik dia tak jadi adun. Kalau dia jadi adun, tak tahulah apa pula gayanya. Nasib baik baru jadi pembantu adun untuk Bersatu Selangor. Kalau dia jadi adun, anda tahulah apa teruknya lagi perangai. Menurut sumber, lelaki berusia 30-an itu ditahan bersama dua lagi yang lain, termasuklah istrinya pada 10 April yang lalu. Hebatlah. Difahamkan ketiga-tiga mereka sudah pun dibebaskan dengan jaminan polis. Baru 30-an tau. Baru 30-an, masih muda. Maksud kata dia ini baru nak berjinak-jinak dengan politik lah. Baru mau belajar tentang politik pun sudah sanggup buat begini. Nasib baiklah. Kalau dia boleh lama lagi tak terhidun, tak apa dia buat lagi. Tahniah diucapkanlah kepada polis yang berjaya menangkap beliau. Polis sedang menyelesaikan siasatan dan akan menyerahkan penemuan mereka itu kepada Timbalan Pendakwa Rakyat tidak lama lagi, kata sumber memetik laporan FMT. Sumber itu turut memaklumkan bahawa adun bersatu itu bukan suspek dalam kes itu. Nasib baik. Nasib baik. Itulah ramai orang juga cakap ada adun yang baik, tapi orang bawahan dia itu yang memang haprak habis hampes betul. Kata sumber, pada Julai 2022, pembantu itu telah menjemput seorang mangsa, seorang pengarah syarikat untuk membida kontrak 1.7 juta untuk menganjurkan program Kementerian Belia dan Sukan di Perak. Mangsa diminta membayar komisen sebanyak 3% dan membida projek itu melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikaitkan dengan pembantu itu. Bagaimanapun menurut sumber, selepas menerima bayaran, mangsa menyedari dia mengalami kekurangan wang sebanyak RM533,440. Mangsa dikatakan mendapati jumlah wang itu dipindahkan oleh NGO itu kepada sebuah syarikat milik isteri suspek. Berikutan itu, mangsa membuat satu laporan polis dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Kesiksaan, iaitu melakukan pecah amanah. Padan muka, tahniah diucapkan kepada polis Diraja Malaysia. Bagi pembantu adun bersatu ini, padan muka. Lain kali, ingat, nanti kena tangkap juga. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, membuat kejutan yang sudah dijangka. Pertama, bagi saya, apapun benda di dunia tak ada yang dipaksa. Tak ada boleh dipaksa. Jadi kalau tak suka nak pergi dapur siapa-siapa, jangan pergi dapur diorang lah. Siapa suruh kopi masuk dapur? Hadi Awang berkata PAS tidak boleh diheret ke dapur masakan DAP.
Jangan masuk dapur masakan DAP. Dan DAP pun jangan ajak PAS masuk dapur masakan. Baru adil. PAS tidak boleh ditipu dan diheret keluar daripada dasar dan hala tuju Islamnya, kata Presiden Parti Abdul Hadi Awang. Justru Hadi dalam satu catatan menerusi minda Presiden yang disiarkan di laman sosial medianya hari ini berkata, PAS tidak seperti UMNO. Tidak akan dapat bekerjasama dengan DAP. Bukankah dulu pernah bekerjasama yang disebut sebagai Pakatan Rakyat? Dulu ada Pakatan Rakyat. Ada sesiapa yang boleh ingatkan semula? Okey, kita Google. Type Pakatan Rakyat. Okey, saya Google Pakatan Rakyat. Apa susah sangat ni. Handphone pun bingung. Okey. Saya sudah type Pakatan Rakyat Wikipedia. Di antara perikatan ini terdiri daripada Parti Keadilan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik dan Parti Islam se-Malaysia. PKR, DAP dan PAS. Hadi Awang sudah lupa agaknya. Rupa-rupanya pernah bekerja sama juga diorang ini. Seperti UMNO pun sekarang bekerja sama dengan DAP. Mungkin Hadi Awang sudah lupa. Pada tahun 2008 itu adalah nama dia Barisan Alternatif dengan disebut sebagai Pakatan Rakyat, yaitu dalamnya ada Parti Keadilan Rakyat, ada Parti Tindakan Demokratik dan Parti Islam se-Malaysia. Okey, jadi walaupun begitu hari ini Hadi Awang dalam catatannya kata PAS tidak seperti UMNO, tidak akan dapat bekerjasama dengan DAP. Maka PAS tidak boleh dimasukkan ke dalam dapur masakan DAP yang ada bersamanya makanan yang tidak halal. Walaupun bertukar-tukar masaknya atau diambil tukang masak beragama Islam, tulis Hadi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, waktu dulu bekerja sama dengan DAP, apa pula komennya? Hadi mengulas kenyataan veteran DAP Lim Kee Siang baru-baru ini dan berkata dia mau melihat UMNO menjadi lebih kuat berbanding Bersatu dan PAS. Lim berkata UMNO boleh mencapainya dengan mengembalikan prinsip perlembagaan persekutuan dan bukannya meminta pengampunan untuk bekas Presiden Parti itu Najib Razak. Bagi Hadi, apa yang tersirat oleh Lim ialah DAP menegakkan agenda sekularisme dan menurutnya tidak disebutkan dengan nyata dalam perlembagaan persekutuan. Sebaliknya, kata Presiden PAS itu, parti itu tetap akan mempertahankan Islam yang nyata dalam perlembagaan persekutuan, bahawa negara ini mestilah mengikut tafsiran ajaran Islam berpandukan perkataan Al-Adin yang terkandung dalam Al-Quran. Hadi seterusnya menyifatkan DAP sebagai parti penipu yang kini mengejar cita-cita sekularisme melalui UMNO. Katanya DAP dan sekutu baru mereka cuba mencontohi penjajah dahulu dan menggunakan raja-raja Melayu sebagai perisai manusia, sambil meninggalkan konsep raja berperlembagaan dan dipertanggungjawabkan menjaga agama Islam. Kini DAP mendedahkan penipuan yang tidak dapat disembunyikan lagi apabila bekerjasama dengan UMNO dengan tujuan mendapat undi Melayu Islam bagi menampung kegagalan PKR dan amanah yang kehilangan undi Melayu Islam, katanya dalam tulisan itu lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk mendapatkan berita yang lengkap tentang perkara ini, anda bolehlah masuk ke dalam Malaysia Kini, 21 April, tajuknya Hadi, PAS tidak boleh diheret ke dapur masakan DAP. Dan Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.